Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 KSSM Bab 3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Di bawah tajuk kecilnya latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen, ada 5 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, pemerintahan beraja zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, sebelum Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, semasa pendudukan Jepun. Yang keempat, selepas Perang Dunia Kedua. Dan yang kelima, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kita akan lihat dulu pemerintahan beraja zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bila disebut Kesultanan Melayu Melaka, perkataan kesultanan merujuk kepada istilah sultan ataupun raja. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ni menggambarkan pemerintahan beraja, di mana raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak dalam semua bidang, termasuk pentadbiran, perundangan dan juga kehakiman. Jadi raja dalam Kesultanan Melayu Melaka berkuasa mutlak dalam semua bidang. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang menjadi sumber rujukan kepada para pembesar dalam memerintah negara. Semua para pembesar memerintah merujuk kepada dua undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Dua-dua undang-undang ni dibuat oleh raja. Selepas kedatangan Islam, raja menjadi ketua bagi agama Islam untuk negara baginda. Tradisi dan adat istiadat pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul selepasnya. Jadi untuk zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, pemerintahan berajanya ada 4 perkara. Bukan 3, ada 4 perkara yang perlu diingati. Yang pertama, bila disebut raja, raja berkuasa mutlak. Yang kedua, raja membuat 2 undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, untuk dijadikan rujukan bagi pemerintahan semua para pembesar. Yang ketiga, selepas kedatangan Islam, raja menjadi ketua agama. Dan yang keempat, tradisi dan adat istiadat pemerintahan beraja zaman Kesultanan Melayu Melaka ni diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang lain. Okey, yang kedua, sebelum Perang Dunia Kedua, sistem pemerintahan beraja menjadi penghalang kepada British untuk melakukan penjajahan di negeri-negeri Melayu. Siapa yang menjadi penghalang kepada British untuk menjajah negeri Melayu? Mestilah raja-raja. Namun, campur tangan British dalam pentadbiran di negeri Melayu bermula selepas British berjaya membuat perjanjian ataupun mendapatkan surat pengisytiharan daripada raja-raja Melayu. British berjaya juga untuk campur tangan dalam pentadbiran selepas berjaya buat apa? Supaya buat perjanjian dengan raja-raja Melayu. Contohnya, di negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu semua ada 4, iaitu Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Cara nak ingat pantun ni. Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Pahang, Perak, Ceramok, Tengah Jalan. Pahang tu adalah Pahang, Perak tu adalah Perak, Ceramok tu adalah Selangor, Tengah Jalan tu adalah Negeri Sembilan. Jadi negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Raja-raja mereka memerintah dengan menerima nasihat daripada residen British yang menggantikan tugas pembesar. Jadi di negeri-negeri Melayu bersekutu yang 4 negeri itu, semua raja-rajanya memerintah kena dapat nasihat daripada residen British. Manakala di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu merujuk pada 5 negeri, iaitu 4 di utara dan 1 di selatan. 4 di utara merujuk kepada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Selatan merujuk kepada Johor. Jadi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu semua ada 5. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, raja-raja mereka memerintah dengan kukuh. Kerana apa? Kerana British hanya menempatkan penasihat British sahaja. Namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar. Jadi kedudukan raja-raja Melayu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu adalah lebih kukuh. Sebab apa? Sebab British hanya menempatkan penasihat British sahaja untuk memberi nasihat kepada pembesar, bukannya kepada raja-raja. Tapi di negeri Melayu bersekutu, British menempatkan residen untuk memberi nasihat kepada raja terus, bukan kepada pembesar. Disebabkan itu, negeri-negeri Melayu
tidak bersekutu ini berani menggubah undang-undang. Raja-raja mereka membuat undang-undang, iaitu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Tubuh bagi diri Kerajaan Terengganu, iaitu 1911. Terengganu dan Johor ni merujuk kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kedua-dua undang-undang ni diwujudkan oleh raja mereka sendiri, bertujuan untuk mewujudkan sistem raja berperlembagaan di Johor dan Terengganu bagi menghalang perluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Jadi ada berapa undang-undang dibuat? 2 undang-undang dibuat zaman ni, iaitu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dengan Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Ianya atas 3 tujuan. Yang pertama, untuk mewujudkan raja berperlembagaan. Yang kedua, menghalang perluasan pengaruh British. Dan yang ketiga, mengekalkan kedaulatan negeri. Ingat dah, sebelum Perang Dunia Kedua, British berjaya tak menjajah tanah Melayu? Tidak berjaya, tetapi British berjaya campur tangan dalam pentadbiran sahaja. Melalui apa? Melalui perjanjian. Contoh, negeri-negeri Melayu bersekutu, Residen memberi nasihat kepada Sultan dalam bidang pentadbiran. Manakala negeri Melayu tidak bersekutu, penasihat British memberi nasihat kepada pembesar Melayu, bukan kepada Sultan. Menjadikan kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu lebih kukuh. Okey, seterusnya kita lihat semasa pendudukan Jepun. Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua hal ehwal agama Islam dalam persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera bersama dengan pemerintah tentera Jepun yang diadakan di Singapura pada Januari 1943. Ini bermaksud Jepun mengiktiraf Raja-Raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam. Yang kedua, Raja-Raja Melayu memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Dan yang ketiga, kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Raja-Raja Melayu kedudukannya di negeri masing-masing itu kukuh tak? Ya, masih lagi kukuh, cuma di bawah pengawasan. Segala pentadbirannya di bawah pengawasan siapa? Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Jadi zaman Jepun, berapa perkara berlaku kepada Raja-Raja Melayu? 3 perkara. Yang pertama, Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua hal ehwal agama Islam. Yang kedua, Raja-Raja Melayu mendapat pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Dan yang ketiga, Raja-Raja Melayu dapat memerintah negeri masing-masing tetapi di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Okey, seterusnya kita lihat selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua ni dapat dilihat dalam 2 penubuhan kerajaan. Yang pertama, penubuhan Melayu Union. Yang kedua, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Melayu Union dulu. Di dalam kerajaan Melayu Union, Raja-Raja Melayu hilang kuasa. Ingat tak? Kerajaan Melayu Union telah menghilangkan kuasa terus semua kuasa Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu tidak lagi berkuasa mutlak dan Raja-Raja Melayu tidak lagi berperlembagaan. Jadi Melayu Union ni menghilangkan terus semua kuasa Raja-Raja Melayu. Kerana apa? Kerana kuasa pemerintahan diambil alih oleh Raja England. Semua kuasa pemerintahan setiap negeri diambil alih oleh siapa? Raja England. Jadi Raja-Raja Melayu semua hilang kuasa. British memerintah Melayu Union secara langsung melalui pelantikan gubernur. Di dalam Melayu Union, Raja-Raja Melayu hilang kuasa. Kuasanya diambil alih oleh siapa? Raja England melalui peletakan wakilnya, iaitu Gubernur British. Jadi Gubernur British mewakili Raja England untuk memerintah negeri-negeri Melayu. Raja-Raja Melayu dan orang Melayu menentang Melayu Union. Jadi British menggantikan Melayu Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kenapa Raja-Raja Melayu dan orang Melayu semua menentang Melayu Union? Sebab dalam kerajaan Melayu Union, Raja-Raja Melayu semua hilang kuasa. Tak ada kuasa apa satu pun. Sebab kuasanya diambil alih oleh siapa? Raja England melalui wakilnya, iaitu Gubernur British. Okey, kemudiannya penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun PTM 1948. Dalam kerajaan PTM 1948, kedaulatan Raja-Raja Melayu dikembalikan semula seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Undang-undang tubuh digubah oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing yang diguna pakai sehingga ke hari ini.
Tujuannya untuk mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Jadi untuk menjadikan Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan, Raja di setiap negeri itu buat apa? Buat undang-undang tubuh bagi negeri masing-masing. Jadi waktu PTM 948, kedaulatan Raja-Raja Melayu dikembalikan semula, ataupun kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan semula bagi setiap negeri mereka masing-masing. Jadi mereka mulai mendapat kuasa balik bagi setiap negeri. Dan setiap negeri tersebut berjaya mengubah undang-undang tubuh yang bertujuan untuk menjadikan Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Bila ada undang-undang, siapa-siapa pun tak boleh kacau dah negeri tersebut. Okey, last sekali, Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Bila disebut merdeka, kemerdekaan negara diperolehi pada tahun 1957 melalui rundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Ya, kalau bukan kerana pelibatan Raja-Raja Melayu, negara kita susah untuk merdeka. Tapi melalui rundingan dan persetujuan mereka, maka akhirnya kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Permintaan Raja diteruskan dalam Perlembagaan Persekutuan dan beberapa pindaan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Ya, raja-raja tetap diguna pakai di tanah Melayu. Cuma raja-raja ni dijadikan sebagai Raja berperlembagaan. Dan konsep Raja berperlembagaan ni dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perlembagaan Persekutuan, Raja Melayu diiktiraf sebagai pemerintah tertinggi demokrasi berparlimen dengan Yang di-Pertuan Agong dilantik sebagai Ketua Negara. Manakala rakyat diberi hak untuk memilih wakil rakyat ataupun wakil pemimpin melalui pilihan raya bagi membentuk kerajaan. Sebab tu bila disebut Raja berperlembagaan, bermaksud Raja-Raja Melayu ni diiktiraf sebagai pemerintah tertinggi dan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan bila disebut demokrasi berparlimen, demokrasi, tips cikgu nak bagi lah, bila disebut demokrasi, ianya berasal daripada perkataan demokrasi. Jadi demokrasi ni siapa yang kasih? Rakyat yang kasih. Melalui apa? Melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Okey, itu sahaja. Jadi seterusnya kita cuba jawab soalan struktur. Markahnya 10 markah, iaitu 4, iaitu 2, 2, 2, 4. Sorry no, soalan A itu bukan 4 markah. Soalan A itu hanya 2 markah saja, iaitu 2, 2, 2, 4, menjadikannya 10 markah. Okey, kita bincang soalan A dulu. Okey, soalan A ditanya, apakah nama sistem pemerintahan dan pentadbiran di negara Malaysia selepas merdeka? Okey, tengok di ruangan jawapan. Di ruangan jawapan dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Disediakan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud kena jawab terus, tak perlu ambil pembuka soalan. Jadi jawab terus dekat 1 Roman, Raja berperlembagaan, 2 Roman, demokrasi berparlimen. Jadi layak dapat 2 markah penuh. Soalan A ni hanya 2 markah saja, bukan 4 markah. Cikgu silap di situ. Okey, soalan B pula dia tanya, bagaimanakah kedudukan Raja-Raja Melayu selepas Perang Dunia Kedua di bawah kerajaan berikut? 1 Roman, Malayan Union. Ingat, dalam kerajaan Malayan Union, raja-raja hilang kuasa. Kuasanya diambil oleh siapa? Raja England melalui wakilnya, iaitu Gubernur British. Okey, tengok di ruangan jawapan dia tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Macam soalan A tadi kan? Bermaksud jawapan bagi soalan ni kena bermula dengan pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Kedudukan Raja-Raja Melayu selepas Perang Dunia Kedua di bawah kerajaan Malayan Union ialah Raja-Raja Melayu hilang kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil alih oleh Raja England. Jadi layak dah dapat 2 markah? Ya, layak dapat 2 markah. 1 markah dekat Raja-Raja Melayu hilang kuasa sebagai pemerintah negeri. Markah yang kedua dekat kuasa pemerintahan diambil alih oleh Raja England. Okey, soalan B, 2 Roman ditanya. Bagaimanakah kedudukan Raja-Raja Melayu selepas Perang Dunia Kedua di bawah kerajaan berikut, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tengok B, 2 Roman ni pun di ruangan jawapan dia tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Jadi bermaksud kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Pandainya pelajar-pelajar cikgu. Okey, jadi ambil balik pembuka kat soalan. Kedudukan Raja-Raja Melayu selepas Perang Dunia Kedua di bawah kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah kedaulatan Raja-Raja Melayu dikembalikan semula seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Titik. Undang-undang tubuh digubah oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing diguna pakai sehingga ke hari ini untuk mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Kenapa Raja berperlembagaan? Sebab Raja memerintah mengikut undang-undang yang telah dia buat, iaitu Undang-Undang Tubuh Negeri.
Jadi dalam PTN 948 ada dua perkara berlaku. Yang pertama, kedaulatan Raja-Raja Melayu dikembalikan semula, dan yang kedua, Raja Melayu menjadi raja berperlembagaan. Okey, last sekali soalan C dia tanya. Mengapakah institusi raja di negara kita perlu dipertahankan? Apa kehendak soalan? Institusi raja di negara kita perlu dipertahankan. Okey, tengok di ruangan jawapan. Tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman di ruangan jawapan. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Pandainya. Setiap ayat wajib dimulakan dengan pembuka soalan. Jadi memilih pembuka soalan. Institusi raja di negara kita perlu dipertahankan kerana baginda merupakan ketua negara. Titik. Macam mana nak mulakan huraian bagi soalan kibat? Bermula dengan perkataan hal ini. Hal ini menyebabkan baginda dapat melantik jawatan utama dalam negara. Titik. Titik bermaksud contohnya. Contohnya melantik Perdana Menteri, melantik dan memecat timbalan menteri serta jemaah menteri. Last sekali kesannya. Kesan ataupun inferen. Awak masuk inferen boleh, tapi cikgu lebih suka kepada kesan. Kesannya dapat menjamin kestabilan politik negara. Jadi layak dapat 4 markah penuh. Ingat untuk soalan kibat yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini menyebabkan boleh, hal ini kerana boleh, hal ini agar boleh. Yang penting hal ini huraian. Kemudian yang ketiga mesti ada contoh, dan yang keempat mesti ada kesan ataupun inferen. Jadi layak dapat 4 markah penuh. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.